Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya Atira Minuddin. Hidup normal menjelang akhir tahun. Juga pusat vaksinasi OKU dibuka. Pelan pemulihan negara yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam bertepatan dalam memastikan kerajaan dapat melaksanakan perancangan yang lebih tersusun mendepani pandemik COVID-19. Pun begitu, kejayaan pelan itu amat bergantung kepada kerjasama rakyat dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan serta tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP orang ramai. Menurut Tan Sri Muhyiddin, pelan itu diyakini dapat mengembalikan kehidupan harian biasa menjelang akhir tahun termasuk mengadakan semula sesi persidangan parlimen pada September atau Oktober. Pelan itu adalah satu strategi peralihan keluar dari kemelut pandemik COVID-19 merangkumi 4 fasa yang akan membabitkan pelan peralihan fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara berperingkat. Tempoh 4 bulan mendatang iaitu dari Julai hingga Oktober akan menentukan sama ada pelan itu mampu mengembalikan atau tidak kehidupan normal rakyat atau sekurang-kurangnya dengan kelonggaran pelbagai SOP. Pelan yang dirangka ini adalah sesuai dengan jangka masa program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang menyasarkan kita mencapai imuniti kelompok. Namun ia boleh ditambah baik dengan penyelarasan pelbagai program bantuan kewangan untuk rakyat terjejas. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia kembali mencatatkan peningkatan sejak 3 hari lalu kepada 0.94. Namun ia masih belum di tahap membimbangkan kerana masih berada di bawah 1.0. Data tersebut dikongsikan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di laman Twitter rasminya. Diraja berkenaan menunjukkan nilai RT meningkat 3 hari berturut-turut daripada 0.91 pada Ahad lalu kepada 0.92 pada Isnin dan 0.94 semalam. Selain itu, data itu turut menunjukkan 7 negeri mencatat nilai RT melebihi purata kebangsaan semalam iaitu antara 0.96 hingga 1.05. Nilai RT tertinggi 1.05 dicatatkan oleh Labuan, disusuli Sabah 1.04, Negeri Sembilan 1.03, Sarawak 1.01, Kuala Lumpur 0.99, Johor 0.97 dan Selangor 0.96. Dalam pada itu, graf dikongsi Dr. Nur Hisham menunjukkan penularan wabak COVID-19 mula menunjukkan trend menaik selaras peningkatan RT selama 3 hari berturut-turut. Graf itu menunjukkan jumlah kes harian berpotensi turun sehingga mencecah bawah 4,000 kes menjelang hujung bulan ini. Bagaimanapun, peningkatan RT ketika ini menyaksikan kes harian berisiko kembali meningkat jika tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP berkurangan dan jumlah kes harian kembali meningkat. Kadar pemberian vaksin harian COVID-19 mencatatkan angka tertinggi semalam apabila berjaya melepasi 200,000 dos buat kali pertama sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dilancarkan pada 24 Februari lalu. Berdasarkan data terkini Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, JKJAV di Twitter, sebanyak 215,876 dos diberikan semalam, hanya 9 hari selepas pertama kali melepasi 150,000 dos minggu lalu. Peningkatan kapasiti pemberian vaksin harian menyaksikan PICK mencapai kemajuan memberangsangkan apabila hampir 5 juta dos vaksin diagihkan setakat semalam dan lebih 10% daripada 32 juta rakyat Malaysia sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin.
Ia juga menyaksikan Malaysia berjaya mencapai kapasiti pemberian vaksin 200,000 dos sehari kira-kira 2 minggu lebih awal apabila Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin sebelum ini menjangkakan ia akan dicapai bulan depan. Kuala Lumpur mencatatkan pemberian vaksin tertinggi dengan 729,301 dos pertama dan kedua, disusuli Selangor 702,575, Sarawak 558,752, Johor 465,512, Perak 386,554, Sabah 383,367 dan Kedah 299,449. Data JKJAV menunjukkan 10.5% daripada populasi negara sudah menerima dos pertama setakat semalam dan 4.5% daripada keseluruhan populasi negara ini sudah menerima 2 dos lengkap vaksin COVID-19. Pada masa sama, JKJAV memaklumkan jumlah pendaftaran penerima vaksin menerusi aplikasi MySejahtera pula mencatat seramai 59.1% daripada 23.4 juta individu berusia 18 tahun ke atas di negara ini. Bagi memastikan semua rakyat diberikan suntikan vaksin COVID-19, Kerajaan Negeri Sabah menyasarkan seramai 30,000 orang rakyat dapat diberikan vaksin secara harian bermula Julai hadapan dalam usaha mencapai imuniti kelompok pada penghujung tahun ini. Menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Haji Jinor, buat masa ini kadar penerima vaksin adalah seramai 13,000 sehari dan disebabkan itu, Kerajaan Negeri merangka pelbagai strategi bagi meningkatkan lagi jumlah penerima vaksin harian di Sabah. Ini juga termasuk membuka lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV dan pendaftaran jangkau luar komuniti, di samping penghantaran bekalan vaksin ke Sabah yang konsisten. Manakala bagi bulan ini, bekalan vaksin akan diterima setiap minggu dan mengikut perancangan, Sabah akan menerima lebih banyak bekalan vaksin pada bulan Julai dan seterusnya. Dan jenis vaksin yang dihantar ke Sabah setakat ini adalah Pfizer-BioNTech, Sinovac dan AstraZeneca. Tambahannya, beberapa PPV awam lain juga akan mula beroperasi pada bulan ini, membabitkan Dewan Masyarakat Menggatal, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA, Dewan Serbaguna Libaran dan Dewan Institut Pendidikan Guru IPG Balong Tawau. Buat pertama kalinya, pusat pemberian vaksin PPV secara pandu lalu untuk orang kurang upaya OKU dibuka hari ini. Seramai 13,500 warga OKU bakal menerima suntikan di PPV itu. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin, PPV OKU akan memulakan operasi esok di Menara Sime Darby Plantation, arah Damansara dari 9 pagi hingga 5 petang menyasarkan 200 dos sehari. Beliau yakin projek perintis ini akan berjaya, malah jumlah penerima juga bakal meningkat pada masa akan datang. Tambah beliau, ia boleh menjadi rujukan sementara bagi kerajaan dalam mewujudkan garis panduan untuk membolehkan negeri lain membukanya. Idea PPV OKU tercetus dari Presiden OKU Central, Senator Datuk Ras Adi Barazi dengan kerjasama Pusat Perubatan Arah Damansara, Sime Darby Plantation Berhad dan agensi kerajaan lain. Pihaknya terpaksa menyenarai pendekkan permohonan supaya dapat memberi pengalaman yang selesa kepada semua OKU selain mempercepatkan proses vaksinasi bagi golongan itu. PPV itu membolehkan warga OKU yang ditemani seorang penjaga mendapatkan vaksin dengan hanya duduk di dalam kenderaan tanpa perlu keluar. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB hanya meluluskan 16% permohonan sektor pembinaan untuk beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Menurut Ketua Eksekutif CIDB, Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid, pihaknya menerima sebanyak 74,200 permohonan namun hanya 11,939 permohonan diluluskan berikutan proses kelulusan yang ketat. Bagi memastikan hanya projek pembinaan kritikal saja boleh beroperasi sekaligus mengurangkan penularan COVID-19 dalam sektor pembinaan. CIDB juga melaksanakan operasi penguatkuasaan intensif bagi memastikan tapak pembinaan yang tidak menerima surat kebenaran tidak dibenarkan beroperasi. Tambah beliau, bermula sejak 1 hingga 14 Jun, pihaknya menerima sebanyak 74,200 permohonan iaitu 58,778 membabitkan permohonan baharu manakala 15,422 adalah rayuan.
Susulan itu antara sebab permohonan tidak diluluskan termasuk kerana projek dilaksanakan tidak termasuk di dalam senarai projek pembinaan kritikal dalam prosedur operasi standard SOP Sektor Pembinaan PKP 3.0. Tapak pembinaan yang didapati beroperasi tanpa kebenaran yang sah akan diarahkan tutup dan tindakan tegas akan diambil. Leka main besi akhirnya duit melayang. Itu yang dialami 5 lelaki termasuk pemilik gimnasium di Jalan Bagan Luar Butterworth apabila dikenakan kompaun akibat melanggar prosedur operasi standard SOP Sekatan Pergerakan Penuh SPP dengan melakukan aktiviti fizikal di dalam premis tersebut. Bertindak melalui maklumat awam, sepasukan polis yang menjalankan operasi pematuhan SOP melakukan pemeriksaan di premis itu pada 5.40 petang semalam. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata, hasil pemeriksaan mendapati terdapat sekumpulan pengunjung terdiri daripada 5 lelaki berusia 36 hingga 52 tahun termasuk seorang remaja di bawah umur sedang melakukan aktiviti senaman di dalam gimnasium terbabit. Hasil siasatan mendapati gimnasium tersebut beroperasi atas permintaan pelanggan. Oleh itu, polis mengeluarkan kompaun sebanyak RM2,000 ke atas 4 pengunjung premis itu, manakala pemilik gimnasium berusia 58 tahun pula dikenakan kompaun RM10,000 kerana menjalankan perniagaan tanpa kebenaran. Remaja berusia 16 tahun itu pula hanya diberikan amaran tanpa sebarang kompaun dikenakan. Jelas Nur Zaini, kompaun itu dikeluarkan di bawah Peraturan 16/3 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Beliau juga meminta kerjasama orang ramai yang mengetahui terdapat aktiviti pelanggaran SOP untuk terus menyalurkan maklumat bagi membantu pihak polis. Serius utama berehat seketika menyusul selepas ini. Palestin diserang lagi. Bertemu kembali. Malang tidak berbau apabila seorang wanita rentung selepas van dipandunya terbakar dalam nahas dengan sebuah kenderaan utility sukan SUV di kawasan persimpangan lampu isyarat dekat Taman Bunga Raya Talang petang semalam. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, mangsa berumur 38 tahun itu ditemui tersepit di tempat duduk pemandu ketika penyelamat tiba. Beberapa anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kangsar dikejarkan ke lokasi sebaik panggilan diterima jam 5.55 petang. Tambah beliau, kebakaran membabitkan van dipandu wanita itu yang terbakar 90% selepas berlanggar dengan sebuah kenderaan utility sukan SUV. Bagaimanapun, pemandu Nissan X-Trail iaitu seorang lelaki tidak mengalami kecederaan. Juga satu aliran gegelung hos digunakan bagi memadamkan api sebelum usaha mengeluarkan mangsa dijalankan. Mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Lori apa? Lori ya? Ha? Lori apa? Van apa? Ada orang tak? Katanya ada seorang. Ha? Tapi dah berapa orang? Kita ada 3 orang, 2 sebelah seorang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menumpaskan cubaan menyeludup masuk 4,000 kilogram ketam bakau hidup bernilai RM80,000 susulan pemeriksaan ke atas sebuah bot jongkong yang dikesan dalam keadaan mencurigakan pada kedudukan 2 batu nautika di tenggara dari muara Sungai Tawau jam 8 pagi.
Menurut pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim V. Sivakuma, bot jongkong terbabit dikesan pada Ops Cegah Parti Selatan sebaik memasuki sempadan perairan negara sebelum ditahan untuk pemeriksaan. Ia dikendalikan seorang lelaki tempatan berusia 31 tahun yang sarat dengan muatan kotak polistrin berisi ketam bakau hidup yang disyaki diseluduk masuk dari negara jiran. Lelaki terbabit juga gagal mengemukakan lesen yang sah berikutan nombor pendaftaran pada lesen berbeza dengan nombor pendaftaran pada bot. Hasil soal siasat mendapati lelaki terbabit mengaku menerima upah bagi membawa hasil laut itu. Penyeludupan itu adalah melalui kaedah pemindahan hasil laut dari bot asing ke bot tempatan secara sembunyi di kawasan sempadan. Ia berikutan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang tidak membenarkan kemasukan kapal bukan konvensional dari negara jiran sekaligus menghentikan aktiviti import dan ekspor hasil laut. Tangkapan dan semua hasil laut ditahan dan diiring ke Jeti Maritim Tawau untuk siasatan lanjut. Pemilik bot juga akan dipanggil untuk diambil keterangan. Hanya dalam tempoh 24 jam, sebanyak 450,000 permohonan haji diterima menerusi sebuah portal haji domestik di Arab Saudi. Ia terdiri daripada 60% bagi kaum lelaki manakala selebihnya adalah untuk kaum wanita. Menurut Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, tahun ini, pendaftaran untuk mengerjakan haji dihadkan kepada 60,000 orang dan hanya untuk rakyat negara itu serta pemastautin sahaja bagi mengekang pandemik COVID-19. Juga, hanya bagi mereka yang berusia 18 tahun ke atas sahaja dibenarkan masuk ke kota suci itu pada musim ini. Ia susulan kanak-kanak bukan dalam kumpulan yang menerima vaksin, sekaligus tidak dibenarkan untuk turut serta. Keutamaan akan diberikan kepada mereka berusia 50 tahun ke atas yang tidak pernah menunaikan haji. Persiapan Kementerian Haji dan Umrah bagi melaksanakan ibadah itu dijangka berlanjutan sehingga akhir minggu ini. Ia bagi memastikan semua perkara mematuhi syarat dan standard kesihatan untuk menjaga kebajikan jemaah haji. Pendaftaran haji itu perlu disempurnakan sebelum 23 Jun ini dan untuk menghalang pembatalan, satu pakej mesti diberi dalam tempoh 3 jam pemilihan dilaksanakan. Tentera Israel melancarkan serangan udara di semenanjung Gaza awal pagi tadi dengan mendakwa sebagai tindak balas selepas kumpulan Islam di wilayah itu menghantar belon api ke selatan Israel. Serangan tentera Israel itu adalah yang pertama terhadap Gaza sejak kerajaan gabungan baharu mengambil alih pemerintahan selepas menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Belon api itu telah menyebabkan sekitar 20 kebakaran di selatan Israel selepas kerajaan baharu Israel memberi lampu hijau kepada nasionalis Yahudi untuk mengadakan perarakan kontroversi melalui Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Sebelum ini, perarakan itu yang dijadualkan berlangsung pada Khamis lalu namun ditunda susulan bantahan polis Israel terhadap laluan terbabit serta amaran daripada Hamas. Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh semalam turut mengecam perarakan dikenali sebagai March of Flags itu yang disifatkan sebagai provokasi dan menimbulkan kebimbangan sehingga boleh tercetus semula ketegangan dengan Palestin. Sekurang-kurangnya 5 anggota pasukan vaksin polio ditembak mati dekat timur Afghanistan semalam. Ini adalah kes kedua membabitkan pembunuhan kaki tangan perubatan kerajaan yang sedang melakukan program vaksinasi polio di lapangan dalam tempoh kurang 3 bulan. Jurucakap Polis Wilayah Nangarhar Farid Khan berkata, serangan terancang terhadap petugas itu berlaku di 3 lokasi berasingan dalam tempoh beberapa jam dan disyaki perbuatan Taliban bagi menghalang orang ramai menerima vaksin polio. Jurucakap Kementerian Kesihatan Osman Tahiri mengesahkan serangan itu, namun pihak Taliban menafikan melakukan serangan. Penyakit polio berjaya dibasmi di seluruh dunia kecuali Afghanistan dan Pakistan berikutan kesangsian terhadap vaksin itu. Taliban dan beberapa pemimpin agama sering memomokkan kepada masyarakat bahawa vaksin adalah konspirasi barat bertujuan memandulkan kanak-kanak Islam selain mendakwa vaksinasi bertujuan mengintip kegiatan militan. Menurut pegawai, Taliban melarang kempen vaksinasi dari rumah ke rumah di kawasan dalam kawalan mereka dan program inokulasi di wilayah berkenaan sudah dihentikan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB turut mengutuk serangan itu. Tegasnya,
Ia adalah keganasan yang tidak masuk akal dan harus dihentikan sekarang sambil menggesa pihak bertanggungjawab disiasat serta dibawa ke muka pengadilan. Menurut data Johns Hopkins University, sebanyak 2.39 bilion dos vaksin COVID-19 sudah disuntik di seluruh dunia sehingga semalam. Ia juga merupakan pertambahan puluhan juta vaksin COVID-19 berbanding hari sebelumnya. Buat masa ini, China mendahului program vaksinasi pendudukannya dengan memberikan suntikan lebih 900 juta dos vaksin. Diikuti Amerika Syarikat sebanyak 311 juta dos, manakala India dengan 259 juta dos vaksin. Dalam pada itu, negara lain mencatat jumlah melebihi 70 dos vaksin adalah United Kingdom dan Brazil. Selain itu, Jerman sebanyak 61 juta dos, Perancis 44 juta dan Itali 43 juta dos. Beralih ke Asia Tenggara, Indonesia mendahului program vaksinasi dengan 32 juta dos sudah diberi kepada penduduknya. Filipina dan Thailand pula sudah memberi suntikan lebih 6 juta dos. Sementara itu, angka kematian akibat COVID-19 seluruh dunia kini melebihi 3.8 juta kes dengan Amerika Syarikat merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 600,000 kes. Jumlah jangkitan menunjukkan pertambahan kes global dengan lebih 400,000 kes jangkitan baharu dikesan dalam tempoh 24 jam. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Jaringan gol Jerman, Perancis yang menang. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih lagi bersama saya Wan Hafiz untuk mengikuti keadaan cuaca semasa pada ketika ini yang kita bersiar langsung daripada Sirius Utama. Baik, berdasarkan paparan carta angin, pada ketika ini kita menerima pengaruh angin daripada arah tenggara memasuki ke rantau negara kita dan seterusnya akan beralih arah menghala ke timur laut dengan kelajuan yang agak sedang sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Dan pada ketika ini juga di kawasan latitude yang lebih tinggi, di kawasan perairan ini, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga berdasarkan paparan model ombak ini. Ombak boleh mencapai ketinggian sekitar 3.5 meter sehingga ke 40 meter
dan ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan negeri selaut. Di kawasan perairan lain buat masa kini, alhamdulillah ombaknya tidak melebihi 2.5 meter. Dan selain daripada itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama melibatkan kawasan perairan Phuket, di Samui, di bahagian Condor dan juga Reef North. Dan amaran ini kita jangkakan akan berkuat kuasa sehingga ke 16 Jun 2021. Baik, berdasarkan paparan imej satelit bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia, alhamdulillah dalam keadaan yang agak mendung, tetapi di kawasan pedalaman, hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di kebanyakan negeri. Begitu juga di kebanyakan bahagian di negeri Sabah. Di negeri Sarawak pada kini hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Limbang dan juga Miri. Dan selari dengan angin tiupan daripada arah tenggara yang menghala ke timur laut, hujan yang berlaku di kawasan pedalaman ini akan bergerak menghala ke arah pantai timur. Jadi menjelang ke lewat petang dan juga awal malam, hujan berserta petir akan berlaku melibatkan beberapa negeri seperti di utara, di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Begitu juga di negeri Sarawak, hujan berserta petir akan berlaku di kesemua bahagian. Di negeri Sabah, keadaan mendung sehingga ke malam nanti. Sekian sahaja laporan cuaca daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Misi menebus kekecewaan lalu, skuad Harimau Malaya akhirnya membuahkan hasil apabila berjaya membenam Thailand 1-0 dalam aksi kempen kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 dekat Stadium Al Maktoum, Dubai awal pagi tadi. Ia sekaligus menamatkan badi kekalahan buat pasukan kendalian Tan Cheng Ho yang sebelum ini tewas 2 perlawanan berturut-turut kepada Emirat Arab Bersatu UAE dan Vietnam. Beralih ke sukan antarabangsa, penampilan semula Mats Hummels bersama skuad kebangsaan Jerman berakhir dengan igawan ngeri apabila gol sendiri pertahanan itu membolehkan Perancis memperoleh kemenangan pertama dalam Euro 2020 dekat Munich awal pagi tadi. Sekian dulu siras utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan fizikal, terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.